Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek geografi tingkatan 1. Jadi kita akan mempelajari bab 7 iaitu saliran. Jadi kita akan fokus pada saliran di Malaysia. Baik, kalau awak merujuk pada buku teks, awak boleh melihat pada muka surat 74. Baik, apa yang akan kita pelajari dalam bab ini dan apa yang pelajar akan dapat? Yang pertama ialah pelajar boleh membincangkan pandang darat fizikal di setiap aliran sungai. Okey, peringkat aliran sungai. Jadi kita akan lihat ada pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. Yang kedua, mengenal pasti nama sungai dan tasik utama di atas peta Malaysia. Seterusnya, pelajar juga boleh membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. Okey, baik, kita teruskan kepada sedikit pengenalan mengikut Kamus Dewan edisi keempat. Okey, saliran ialah suatu yang digunakan untuk menyalir. Okey, kita teruskan lagi. Yang kedua, sungai dan tasik merupakan saliran utama di Malaysia. Okey. Baik, kita teruskan. 7.1 pandang darat fizikal peringkat hulu, tengah dan hilir. Okey, inilah dia 3 peringkat untuk pandang untuk sungai untuk saliran kita sungai, iaitu kita ada peringkat hulu, tengah dan hilir sungai. Okey. Jadi kita lihat daripada lembangan ada air terjun, anak sungai, okey, ada jurang. Kemudian ada likuan sungai di sini, tasik ladam dan dataran mendap. Ini delta. Okey, ada tebing tinggi di sini dan ini adalah laut dan akhirnya sungai ini mengalir ke laut. Okey, baik. Kita teruskan serba sedikit saja. Kita teruskan bagaimana pandang darat fizikal peringkat hulu, tengah dan sungai. Bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan aliran sungai kita ada di aliran hulu. Okey, hulu di kawasan pergunungan. Maknanya yang kawasan punca sungai yang tinggi iaitu di kawasan pergunungan. Kemudian dia mengalir ke kawasan aliran tengah. Okey, ini kawasan lembah. Dan akhir sekali dia akan mengalir pula ke bahagian hilir. Ini kawasan dataran yang agak rata dan sehinggalah ke kawasan laut. Okey, mari kita lihat peringkat hulu, tengah dan peringkat hilir sungai. Baik, kita lihat di peringkat hulu. Okey, kita lihat di sini, ini peringkat hulu. Okey, hulu. Ini peringkat tengah. Dan ini pula adalah peringkat hilir. Okey. Jadi apa yang ada di peringkat hulu Ada lurah berbentuk V. Okey, kemudian kita ada jeram. Okey, kita ada air terjun dan kita ada lubuk sungai. Ini adalah 4 ciri fizikal yang ada di peringkat hulu. Dan kalau semua pelajar boleh tengok di muka surat 76 di peringkat hulu sungai lurah sempit berbentuk V okey, dia adalah bercerun curam dan di kawasan ini adalah aliran air yang deras. Okey, dan banyak jeram dan air terjun. Ingat ada jeram dan air terjun dan terbentuk lubang periuk akibat daripada hakisan. Okey, jadi inilah dia yang terdapat di peringkat hulu sungai. Okey. Mari kita tengok 4 pula ciri fizikal yang ada di peringkat tengah. Dari hulu dia akan mengalir ke tengah. Jadi di tengah kita ada pula lurah berbentuk U. Tadi hulu berbentuk V Jadi tengah berbentuk U. Okey, kemudian kita ada susuh bukit berpanca. Ini susu bukit ni. Dia berliku-liku lah Dia ada susu bukit. Jadi dia menyebabkan aliran itu dia berliku. Kemudian kita ada tebing tinggi sungai.
Okey, sebab ada pemendapan di tepi sini, ada tebing tinggi sungai, dan kita juga ada likuan sungai. Okey, ini di peringkat tengah. Okey. Dan susuh bukit berpancar dan terhakis, berlaku hakisan sungai dan likuan sungai. Ini semuanya di bahagian tengah. Mari kita lihat apa yang berada di bahagian hilir. Ada 4 juga. Okey, yang pertama kita ada kawasan Tetambak. Okey, kita ada kawasan Tasik Ladam. Ini ciri fizikal ya. Kita ada delta. Okey, dataran mendap. Okey. Ini dia yang menunjukkan Tetambak tadi Dia terbentuk di sini, Tetambak di tepi ni, tepi sungai. Okey. Jadi sebenarnya lurah yang melebar dan cetek ini adalah ciri fizikal di kawasan hilir sungai Lurah yang semakin melebar dan mencetek, aliran sungai perlahan dan berliku-liku, cerunnya lebih landai. Tadi dekat hilir dia curam kan? Sekarang dia landai. Jadi kalau awak perasan ni tadi curam. Okey. Yang ini landai. Okey. Kemudian terbentuk Tasik Ladam, Tetambak, delta dan juga berlaku pemendapan sungai. Okey. Baik. Mari kita lihat sedikit tentang Tasik Ladam Boleh rujuk muka surat 77. Bagaimana proses Tasik Ladam berlaku. Okey. Dia bermula dengan likuan sungai, kemudian dia menjadi likuan terpenggal dan akhirnya dia menjadi Tasik Ladam. Bila Tasik Ladam tu maksudnya ada kawasan likuan tadi yang telah terpisah daripada aliran utama akibat daripada pemendapan. Okey. Baik, kita teruskan ini adalah sedikit grafik memudahkan awak untuk ingat apa yang pandang darat di sungai di setiap peringkat. Okey. Kalau kita tengok di peringkat hulu kita ada lurah berbentuk V, kita ada jeram, air terjun dan lubuk periuk. Lubuk periuk ataupun lubang periuk. Awak pun boleh tulis dua-dua. Yang di peringkat tengah, ini peringkat hulu Yang peringkat tengah kita ada 1 lurah berbentuk U. Kedua, susuh bukit berpancar. Ketiga, tebing tinggi sungai. Dan keempat, likuan sungai. Bukan likian likuan. Kemudian yang di peringkat hilir kita ada dataran. Biasanya dataran aluvium lah yang subur untuk penanaman padi. Yang kedua kita ada Tasik Ladam. Kemudian yang ketiga kita ada delta. Okey. Dan sebenarnya kita boleh tambah satu lagi. Kita tambah lagi satu di sini, iaitu Tetambak. Tetambak. Okey. Baik. Kita teruskan kepada peta sungai dan tasik di semenanjung Malaysia. Okey, kita boleh lihat kedudukannya antaranya cikgu bawa awak lihat kita ada Tasik Dayang Bunting yang terdalam di Malaysia. Ni tasik terdalam di Malaysia dia terdapat di mana ni? Di Langkawi. Pulau Langkawi. Okey. Kemudian kita lihat di sebelah barat dahulu kita ada Sungai Muda. Membekalkan kemudahan pengairan untuk kawasan padi di dataran Kedah. Kita tahu Kedah terkenal sebagai jelapang padi. Jadi sebenarnya punca pengairan dia adalah daripada Sungai Muda. Yang ketiga kita lihat Tasik Cenderoh. Tasik Cenderoh ni tasik buatan manusia di tapak stesen hidroelektrik di Perak. Yang keempat kita ada Sungai Kinta membawa longgokan biji timah. Inilah dia sungai yang menjadi punca kepada biji timah. Yang kelima kita lihat Sungai Bernam
dia menjadi sempadan semula jadi di antara negeri Perak dengan Selangor. Ni Sungai Bernam Kemudian kita ada 6, kita ada Tasik Bera, ialah tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Malaysia. Okey. Mari kita lihat di sebelah timur pula. Okey. Label di sebelah timur tapi ini dia berada di utara Semenanjung, iaitu Tasik Temenggo. Kita label dia sebagai nombor 7. Tasik Temenggo adalah tasik buatan manusia dan dijadikan sebagai tapak stesen hidroelektrik. Ni diberikan dengan fungsinya sekali. Okey. Alright. Kemudian yang ke-8 kita ada Sungai Kelantan yang membentuk dataran aluvium yang subur dan kemudahan pengairan untuk penanaman padi, tapak bina empangan pergau. Dan ini dia Sungai Kelantan 2 tujuan dia untuk pengairan padi iaitu padi, tanaman padi di Kelantan di dataran Kelantan dan juga tapak bina empangan pergau. Okey. Yang ke-9 ni semua di Semenanjung Tasik Kenyir ialah tasik buatan manusia yang terbesar di Malaysia. Ni buatan manusia yang terbesar. Kalau tasik semula jadi yang terbesar Tasik Bera. Okey. Terbesar di Malaysia dan juga terbesar di Asia. Okey. Seterusnya ialah nombor 10 kita label sebagai Sungai Pahang, di mana kepanjangannya 475 km, sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia. Bukan di Malaysia di kawasan Semenanjung Malaysia sahaja. Yang ke-11 kita label dia sebagai Sungai Endau. Okey, Sungai Endau dan sempadan semula jadi dia kepentingan dia sebagai sempadan semula jadi antara Pahang dan Johor. Jadi ada 2 tadi sempadan kita lihat Kita ada Sungai Endau dan kita ada sungai sempadan kita ada Sungai Endau dan juga Sungai Bernam. Okey. Dan kita ada satu tasik di sini juga Satu lagi tasik di sini. Kalau kita perasan di sini kita ada Tasik Chini. Tasik Chini. Ini juga adalah tasik semula jadi. Jadi kita ada 2 tasik semula jadi, Tasik Chini dan Tasik Bera. Tapi Tasik Bera adalah yang terbesar. Okey. Baik, mari kita lihat di Borneo pula, iaitu di Sabah dan Sarawak. Okey, kalau kita dapat labelkan tadi Semenanjung Malaysia dapat labelkan 11 saliran. Di Sabah cikgu labelkan dia sebagai yang ke-12. Kita ada Sungai Kinabatangan, iaitu kepanjangannya 560 km. Terpanjangnya sungai yang terpanjang di Sabah. Ini sungai terpanjang di Sabah. Dan kedua terpanjang di Malaysia, kerana yang pertama adalah Sungai Rajang di Sarawak. Penting untuk kepentingan Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan ni untuk menghanyutkan kayu balak ke kilang papan atau ke pelabuhan. Ini fungsi Sungai Kinabatangan kerana di kawasan ini ada kawasan pembalakan. Kalau kita lihat cikgu label sebagai yang ke-13, saliran ke-13 ialah Sungai Rajang. Beza dia adalah 3 km sahaja dengan Sungai Kinabatangan, maka dia adalah sungai terpanjang di Malaysia. Ada di Sarawak. Penting sebagai jalan pengangkutan, dimudiki hingga ke bandar kapit di pedalaman. Okey, jadi ini juga menjadi sungai yang dijadikan untuk pengangkutan utama ataupun pengangkutan penduduk di kawasan hingga ke bandar Baik, kita teruskan. Apakah ciri-ciri sungai tasik utama di Malaysia? Jadi kalau cikgu boleh labelkan di sini, yang pertama kita ada Sungai Pahang. Tadi kita recall balik. Sungai Pahang, sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia. Ini kepanjangan dia, 457 km. Yang kedua kita ada tadi Sungai Kinabatangan di Sabah, sungai terpanjang di Sabah lah. Yang ketiga Sungai Rajang,
terpanjang di Malaysia. Ini kepanjangan dia. Sungai Kinabatangan tadi 560 km. Okey. Dan yang keempat, kita ada Tasik Bera dan Tasik Chini di Pahang. Ini adalah tasik semula jadi. Dan yang kelima, kita ada Tasik Kenyir di Terengganu, tasik buatan manusia terbesar. Kalau semula jadi yang terbesar tadi ni. Terbesar. Ini semula jadi terbesar. Terbesar buatan ada Tasik Kenyir. Sebab kita ada banyak lagi tasik buatan yang lain tadi kan. Okey, kita teruskan kepada kepentingan atau sungai ataupun tasik di Malaysia. Okey, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengangkutan utama di kawasan pedalaman. Jadi kawasan pedalaman seperti mana yang kita tahu, tidak ada ataupun kurangnya jaringan jalan raya, kereta api. Jadi sungai atau tasik lah yang menjadi pengangkutan utama penduduk. Untuk bergerak ke mana-mana. Baik, nombor 2, kita ada sumber pengairan. Okey, sumber pengairan ni biasanya kita gunakan untuk tujuan pertanian lah. Pengairan pertanian, mengairi kawasan pertanian. Okey, ingat ya, fungsi dia untuk pertanian. Okey, pengairan pertanian lah. Bagilah contoh tadi Sungai Muda di Kedah. Senang ya, sebab Kedah tu dia memang memerlukan air yang banyak. Dia adalah kawasan jelapang padi Malaysia, kawasan tanaman padi terbesar di Malaysia. Baik, yang ketiga, membentuk dataran aluvium yang subur. Okey. Tadi kita tahu di kawasan dataran, delta tu semua membentuk dataran aluvium yang subur. Biasanya aluvium kita tanam apa? Kita tanam padi. Okey, tanaman lain juga boleh, tapi biasanya yang paling luas diusahakan adalah tanaman padi. Sama ada di Delta Rajang, dataran Kelantan, dataran Kedah. Okey, yang keempat, kegunaan domestik harian. Domestik ni harian lah. Untuk cuci, mungkin mandi, untuk apalah, apa-apa saja kegunaan harian penduduk, terutamanya di kawasan pedalaman, kawasan kampung. Inilah digunakan untuk cuci lah. Biasanya cuci apa? Cuci kereta, cuci rumah, cuci baju pun masih ada lagi yang guna sungai. Terutama di kawasan pedalaman yang tidak ada kemudahan air paip. Jadi mereka gunakan air sungai dan mereka dah terbiasa untuk guna air sungai yang pada mereka bersih, tidak ada pencemaran. Kita teruskan kepada yang kelima, kepentingan sungai dan tasik. Okey. Sempadan negeri. Jadi tadi kita lihat kita ada Sungai Bernam, sempadan Perak Selangor dan juga Sungai Endau antara Johor dan Selangor. Okey, kita lihat tadi Sungai Endau. Ni Endau antara Pahang dan Johor, Bernam, Perak dan Selangor, Endau, Pahang dan Johor. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang keenam, pelancongan dan rekreasi. Jadi biasanya kawasan pelancongan dan rekreasi ini adalah kawasan air terjun. Kawasan air terjun yang menjadi kawasan rekreasi. Kalau tak pun kawasan sungai untuk bermandi-manda, kawasan berkelah, macam tu. Kemudian yang ketujuh, penjanaan kuasa hidroelektrik. Jadi kita tahu tadi ada beberapa tasik buatan khas untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. Baik, kita kembali ke slide itu untuk awak lihat balik. Okey, kita ada tasik Temenggur. Temenggur. Kemudian mana lagi? Tasik Cendero. Okey, cukuplah dua untuk awak ingat, sebagai contoh. Alright. Kita teruskan kepada yang ke-8, menjadi sumber ikan air tawar. Okey. Jadi kalau perikanan di laut, perikanan di laut kan biasanya air masin kan, air laut lah, sumber ikan laut. Tetapi kalau sungai atau tasik, kita ada ikan, tapi kita ikan air tawar lah. Tapi ini juga still menjadi sumber ikan, sumber protein dan juga sumber ekonomi kepada penduduk. Okey.
Jadi kita ada 8 kepentingan sungai atau tasik di Malaysia. Pelajar boleh ingat fokus pada 3 yang senang untuk awak huraikan untuk memudahkan awak menjawab soalan dalam peperiksaan. Macam biasa Itu saja tips cikgu. Biasanya kalau ada banyak fakta-fakta macam ni, awak boleh baca untuk pengetahuan tetapi awak fokus pada 3. Terus fokuskan pada 3 yang mudah untuk awak huraikan dan awak boleh berikan contoh. Mudah untuk awak berikan contoh. Jadi boleh pilih 3. Biasanya untuk kegunaan menjawab soalan struktur dan esei. Baik. Itu sahaja sebenarnya. Jadi kalau kita imbas kembali pembelajaran kita dalam bab 7 ini tentang saliran di Malaysia, kita mengenal pasti sungai dan tasik utama di Malaysia. Antaranya tadi adalah Sungai Pahang terpanjang di Semenanjung, Kinabatangan terpanjang di Sabah, Sungai Rajang terpanjang di Sarawak, seterusnya di Malaysia. Kemudian kita ada 2 tasik semula jadi, Tasik Bera dan Tasik Chini. Kemudian tadi pandang darat fizikal sungai, kita dah lihat apa pandang darat di hulu sungai, di tengah sungai dan di hilir sungai. Kemudian untuk kepentingan, kita ada 8 kepentingan tadi Jadi antaranya adalah pengairan, sumber protein, sempadan, semula jadi, kegunaan domestik, pengangkutan, penjanaan kuasa hidroelektrik, rekreasi dan pelancongan. Baik, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar dan cikgu harap awak dapat menyiapkan nota ringkas dan padat serta nota yang membantu awak untuk tetap mengingati dan memahami fakta-fakta dalam bab ini. Seterusnya boleh menjawab soalan-soalan latihan modul Jadi selamat maju jaya kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.